Assalamualaikum, saya ucapkan kepada Dr. Mahasita binti Muhammad Radzi dan rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Nur Hisham bin Abdul Sadah memegang kad matriks bernombor BA19161118. Hari ini saya akan membentangkan tentang My Local State Sabah 2019, yaitu tentang sosioekonomi Lahad Datu. Yang pertama ialah latar belakang Lahad Datu. Lokasi daerah Lahad Datu terletak di tenggara Sabah dan bersempadan dengan daerah Kinabatangan di sebelah timur laut. Terdapat pelbagai penduduk di daerah Lahad Datu, dan antara yang terkenal dengan suku kaum seperti suku kaum Idahan, Dusun Supan, Dusun Bagahak, Suluk, Bajau, Cina, Kokos, Iranun, Bugis, Kadazan Dusun, Timur, Tidong, Jawa, Sungai, dan Cagayan. Lahad Datu mempunyai sejarah, di mana perkataan Lahad Datu berasal dari bahasa Bajau, yaitu Lahad bererti tempat dan Datuk pula membawa maksud orang-orang kenamaan pada zaman dahulu. Kita beralih kepada sepintas lalu sosioekonomi. Bagi kependudukan pula, terdapat 60% adalah warga negara dan 39% adalah bukan warga negara. Bagi sektor keselamatan awam, terdapat 6 balai polis dan 1 balai bomba. Sektor ekonomi, sektor utama dari segi ekonomi di Lahad Datu ialah sektor pertanian merupakan sektor utama. Dan sektor yang kedua ialah sektor perikanan, iaitu hasil laut seperti ikan, udang harimau dan kertas, ketam bakau atau ketam kasturi dan rumpai laut juga merupakan salah satu sumber ekonomi di daerah ini. Bagi pendapatan isi rumah kasar pula, pendengahannya ialah sebanyak RM4.186 dan purata daripada pendapatan isi rumah secara kasar ialah RM5.681. Kita beralih kepada isi utama pembentangan saya, yaitu indikator sosial, di mana saya mengambil fokus terhadap internet dan media sosial. Terdapat banyak indikator sosial di dalam MyState Sabah pada tahun 2019, tapi saya ingin memfokuskan kepada internet dan media sosial bagi bahagian indikator sosial. Dapat kita lihat peratus isi rumah yang memiliki peralatan dan perkhidmatan telekomunikasi. Palang melintang merujuk kepada tahun dan palang menegak merujuk kepada peratus. Bar biru menunjukkan kepada langganan internet dan bar berwarna oranye merujuk kepada telefon bimbit dan garisan kelabu merujuk kepada langganan TV berbayar. Dapat kita lihat di sini pada tahun 2014 bagi langganan internet, peningkatan drastik bagi langganan internet dari tahun 2014 hingga 2016 sebanyak 60,7%. Dan yang kedua, kita dapat lihat kebanyakan isi rumah mempunyai telefon bimbit bermula pada 98% dan menurun sedikit kepada 94% pada tahun 2016. Akan tetapi, peningkatan mula berlaku pada tahun 2019 dengan sebanyak 99,8%, hampir mencerca 100%. Dan yang ketiga, kita dapat lihat ialah langganan internet TV berbayar turut mengalami penurunan dan peningkatan, sama seperti telefon bimbit. Bermula sebanyak 77% pada tahun 2014 dan menurun kepada 72% dan meningkat dengan signifikan kepada 80%. Daripada statistik ini, kita dapat lihat bahawa masyarakat atau penduduk Lahad Datu telah mengalami pemodenan, di mana kita dapat lihat langganan internet, telefon bimbit dan langganan TV berbayar telah meningkat daripada tahun kepada tahun, dari tahun 2014 hingga 2016. Walaupun ada penurunan sedikit, tapi pada tahun 2019 ia lebih meningkat berbanding penurunan. Kita beralih kepada indikator ekonomi, yaitu pembuatan. Bilangan pertumbuhan pada tahun 2015 di daerah Lahad Datu sebanyak 143. Nilai pelaburan projek pembuatan yang diluluskan oleh Kerajaan Negeri Sabah dari tahun 2017 hingga 2019 meningkat secara signifikan. Kita dapat lihat pelaburan domestik pada tahun 2017 sebanyak 4 juta
dan meningkat secara drastik pada tahun 2019 kepada 7.726 juta. Dan pelaburan asing kita tidak dapat melihat statistik pada tahun 2017, namun pada tahun 2019 bilangan pelaburan projek pembuatan yang diluluskan ialah sebanyak 138 juta. So dari sini kita dapat lihat bahwa sektor ekonomi di Lahad Datu semakin meningkat. Hal ini akan menyebabkan proses pemodenan di Lahad Datu juga akan turut meningkat. Kita beralih kepada nilai pelaburan projek pembuatan yang diluluskan mengikut industri. Bagi produk plastik, pelaburan domestik dan pelaburan asing secara total atau jumlah pada tahun 2017 ialah sebanyak 6.693, meningkat kepada 23.896 pada tahun 2019. Bagi produk mineral dan bukan logam, jumlah dan total pada tahun 2017 adalah sebanyak 643.000 dan pada tahun 2018 menurun kepada 69.753 dan meningkat secara signifikan pada tahun 2019 di mana kita dapat lihat nilainya adalah 2.575.000. Bagi produk logam asas pula, jumlah secara keseluruhan ialah 1.299 pada tahun 2017, meningkat secara signifikan sebanyak 54.500 pada tahun 2018, dan kita tidak dapat statistik atau kajian tentang produk logam asas secara total pada tahun 2019. Melalui statistik indikator sosial dan indikator ekonomi, kita dapat lihat bahwa di mana daerah Lahad Datu telah semakin moden, dan di sini saya ingin kaitkan dengan teori modernisasi. Yang pertama, apa itu modernisasi? Modernisasi ialah penekanan pandangan optimis pada masa depan, khususnya proses pembangunan ekonomi dan perubahan sosial masyarakat atau negara, di mana teori ini adalah selepas Perang Dunia Kedua. Menurut Ingles, penerimaan nilai-nilai moden dapat menghasilkan perancangan institusi moden. Menurut David McClelland pula, jatuh bangunnya sesebuah tamadun itu bergantung kepada nilai individu yang diterapkan oleh majoriti masyarakatnya. Kita beralih kepada proses pemodenan menurut Ingles dan Smith pada tahun 1974. Step yang pertama ialah memodenkan institusi. Step yang kedua ialah nilai-nilai moden. Step yang ketiga pula ialah tingkah laku moden. Step yang keempat ialah melahirkan masyarakat yang moden dan menyebabkan sektor ekonomi semakin berkembang dan menyebabkan kualiti hidup turut semakin berkembang. Mengapa saya memilih teori pemodenan? Hal ini kerana sektor ekonomi di daerah Lahad Datu telah semakin meningkat. Sebagai bukti, banyak pelabur asing atau pelabur lokal telah melabur kepada sektor ekonomi di Lahad Datu dan menyebabkan peningkatan kualiti hidup telah berlaku. Seterusnya ialah peratusan isi rumah yang semakin meningkat. Hal ini kerana sektor ekonomi di daerah Lahad Datu telah semakin meningkat. Ini menyebabkan kebanyakan daripada penduduk Lahad Datu telah mampu untuk memiliki rumah sendiri. Dan ini salah satu penyebab kualiti hidup di Lahad Datu telah semakin meningkat. Yang ketiga ialah penggunaan teknologi seperti telefon bimbit turut meningkat. Seperti yang saya katakan di bahagian yang pertama dan kedua, di mana sektor ekonomi dan peratusan isi rumah turut meningkat, ini menyebabkan kebanyakan isi rumah telah mempunyai telefon bimbit dan mampu memiliki telefon bimbit. Bukan sahaja telefon bimbit, namun turut memiliki telefon pintar seperti iPhone, Samsung, dan sebagainya. Bukan sahaja sektor ekonomi atau penduduknya semakin moden, tetapi gaya hidup penduduk Lahad Datu turut semakin moden. Hal ini kerana kita dapat lihat kebanyakan penduduk Lahad Datu telah memiliki kereta dan kebanyakan daripada mereka telah mempunyai pekerjaan daripada sektor-sektor ekonomi utama mereka, iaitu perladangan dan perikanan. Dan ini menyebabkan kualiti hidup
semakin meningkat di daerah Lahad Datu. Kesimpulan yang saya perolehi daripada MyState Lahad Datu 2019 ini ialah dari tahun ke tahun kita dapat lihat bahwa pembangunan di Lahad Datu telah semakin banyak. Dan yang kedua ialah kebanyakan daripada penduduk Lahad Datu telah berpendidikan kerana gaya hidup yang semakin moden menyebabkan mereka mempunyai pendidikan. Yang ketiga ialah gaya hidup yang moden, di mana ini menyebabkan pemodenan di Lahad Datu telah semakin berkembang. Sektor ekonomi pula kita dapat lihat banyak pelaburan yang telah berlaku di daerah Lahad Datu dan ini menyebabkan peningkatan ekonomi di daerah Lahad Datu telah semakin meningkat dan ini juga turut menyebabkan banyak pelabur asing tertarik untuk melabur pada sektor ekonomi di Lahad Datu. Sekian, terima kasih.